ialah bab 4 Kalau ada buku teks boleh tengoklah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang hadir pada pagi ini untuk kelas kita santai saja bukanlah yang tertekan sangat Waktu PKP kita pun dah masuk yang ke fasa ke berapa dah kita ni nak masuk fasa keempat Tengok kepada tajuk kita hari ini Okey, saya akan present. Saya harap cikgu-cikgu dan anak-anak mungkin boleh sedikit membantulah kita belajar waktu PKP ni Okey, kalau kita lihat tajuk hari ini ialah bab 4 Okey, saya tengah present. Okey, pelajar nampak ke? Tolong bagi respon. Okey, good. Okey, dalam bab ini mungkin pelajar tingkatan 5 dia dah belajar. Tingkatan 5 pun ada dalam grup ini, dia tersilap tu jadi tak apalah, mungkin ulang kaji. Okey, bagi pelajar tingkatan 4, kelas kita tengok kepada tajuk hari ini ialah peralihan peralihan kuasa British di negara kita. Ini maksudnya ialah selepas kekalahan Jepun. Selepas kekalahan Jepun Jadi kalau kita tengok di sini, awal-awal pelajar kena garis. Kita tengok pada sinopsis ini. Okey. BMA, British Military Administration, ataupun dalam bahasa Melayu lah senang cerita, kita cerita pentadbiran tentera British. Pentadbiran tentera British. Okey. Iaitu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Di sini. Okey. Ini kita akan belajar hari inilah. Dan kita akan sentuh juga tajuk hari ini ialah pentadbiran Malayan Union. Malayan Union Okey, baik. Okey, belajar kita tengok terus pada sedikit dia punya kronologi. Kita nampak di sini Okey, kalau kita tengok dia ditubuhkan pada tahun 19 ujung cikgu letak di sini 1945. Okey. Dan kita tengok Malayan Union dia ialah pada tahun di sini 1946. Jadi beza sikit saja, lebih kurang dalam 5 bulan lah Okey, baik. Jadi kita mula di sini. Pelajar kena tengok soalan kita yang pertama. Kalau kita apa nampak? Okey. Apakah peranan BMA? Apakah semasa mentadbir Malayan Union? Okey, sekejap Okey, tengok sini kita sambung balik. Ini peranan BMA semasa mentadbir Tanah Melayu. Jadi bila kita tengok dalam bab yang pertama, kita tengok sini British Military Administration. Dia mula mentadbir 12 September 1945.
Bila Jepun kalah, naik tentera bintang 3 dulu. Bintang 3, dan di situ ada penglibatan MPAJA, dan barulah British Military Administration ambil. Kita nampak situ ya. Okey, itu yang pertama. Baik, BMA ini adalah pentadbiran tentera. Okey. Di bawah arahan Lord Mountbatten. Okey, jadi kita dapat jawab soalan tu. Kita nampak. Apakah peranan BMA semasa mentadbir Tanah Melayu? Awal-awal kita nampak BMA ini adalah pentadbiran tentera. Okey, nanti kita tengok Okey. Kita nampak sini tugas BMA. Okey, pelajar garis ada 2 tugas. Satu ialah mengembalikan kestabilan, dua, memulihkan kepercayaan rakyat. Jadi cikgu suka tulis sini 2M. Kalau cikgu tengok 2M, pelajar terus highlight situlah. Kita nampak kalau kita nak highlight, okey, kita nampak 2M sini. Jadi soalan kita dapat jawablah. Apakah peranan BMA semasa mentadbir Tanah Melayu? Okey, cuba tulis dekat chat jawapan dia. Apa peranan BMA? Jawapan ramai bagi memulih kepercayaan rakyat. Okey. Peranan, Syarwi cantik jawapan mengembalikan kestabilan dan memulih kepercayaan rakyat. Okey. Amirul pun betul. Okey, good situ. Bermaksud pelajar dapat 2 markah pada soalan kita Okey. Jelas setakat itu? Kita sambung balik. Okey, kita pergi kepada yang kedua, faktor yang pertama. Okey. Pelajar tengok di sini. Cikgu letak ini adalah tugas 1. Mengembalikan keamanan dan kestabilan. Samalah kestabilan dan keamanan. Baik. Di sini kita akan tengok bagaimana BMA gagal. Cuba kita tengok Okey. BMA ini dia minta MPAJA membubarkan pasukan dia. MPAJA ni kita dah belajar Malayan People Anti-Japanese Army. Ini kita nampak Baik. Kalau kita tengok di sini, apa tindakan Jepun? Tindakan dia ialah meminta mengembalikan semula senjata. Kita kena ingat, di zaman Jepun, MPAJA ini diberi latihan ketenteraan dan dan senjata. Jadi, ini gagal. Yang gagal cikgu letak warna biru gagal memperteraskan kegiatan jenayah sampailah kita nampak menimbulkan ketegangan kaum. Jadi kalau soalan tanya, adakah BMA ini berjaya mengembalikan keamanan? Pelajar kena jawab gagal. Sebab gagal inilah kita syukur BMA gagal mengembalikan mengembalikan apa? Mengembalikan inilah keamanan, dan kestabilan. Kita nampak itu tugas yang pertama. Dia dah gagal. Itu BMA.
Nampaklah gambar ni Cuba tengok bawah. Bila datang kedatangan British itu, lepas komunis habis 14 hari, kita nampak seronok rakyat kita. Okey. Yang kedua, ini cikgu letak adalah tugas 2. Tugas BMA yang kedua. Baik. Memulihkan kepercayaan rakyat. Okey. Di sini kita nampak rakyat sewaktu zaman Jepun banyak kesan dia. Okey, kita tengok pada perenggan pertama dan perenggan kedua. Apa kesan? Yang pertama ialah makanan dan ubat sukar didapati. Yang kedua, wabak penyakit. Penyakit apa cikgu letak warna hijau? Penyakit beri. Ini perut kurus macam kurang makanan. Tapi bukan Afrika Okey, sebab dia kekurangan zat. Okey, yang ketiga, letak warna merah balik, ialah kebuluran. Okey. Yang keempat, rakyat tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Kalau zaman Jepun, dia ada mata wang pokok pisang. Mata wang banyak, makanan sukar. Itu inflasi. Ini duit tak ada. Macam kita PKP pula, duit ada. Tak boleh keluar. Itu kita nampak. Okey. Sampai di sini kita nampak. Sekali lagi, kita nak buktikan BMA ini gagal. Ini. Gagal dibenteras oleh BMA. Jadi kalau kita tengok, kalau soalan tanyalah, adakah BMA ini berjaya? Kita kena jawab gagal lah. Tentang memulihkan kepercayaan rakyat dan juga mengembalikan kestabilan Okey. Kita nampak di sini sampai akhir bawah, kita nampak hasrat BMA ini sukar. Okey Okey, cuba kita tengok soalan yang ada dalam buku. Sebab JPN dia akan ditanya, adakah kita ni ngajar ikut buku? Jadi saya kena ikutlah Okey. Membuat interpretasi, gambaran, pandangan. Sejauh mana BMA berjaya mengembalikan kestabilan dan kepercayaan rakyat? Adakah berjaya mencapai matlamat? Okey, cikgu nak tengok pelajar tulis jawapan dekat chat. Berjaya ke tidak? Tadi kita dah belajar dah tadi. Cuba tulis dekat chat. Tidak. Kalau tidak, apa? Kenapa? Dia mesti jawapan tu bersambut. Tidak kerana ramai jawab tidak. Betul lah tu. Kerana apa Hafiz? Tadi kita tengok MPAJA. Apa kegagalan kita dapat situ? Okey, syuhada dia bagi, rakyat masih kebulur. Okey, good. Masalah sosial ekonomi tak dapat dibenteras. Danish. Kita belum masuk lagi. Cuba ambil yang kita dah belajar. MPAJA tadi. Apa yang gagal? Okey, siapa boleh bagi respon? Apa kegagalan British bila minta MPAJA menyerahkan senjata? Anak emas yang dilatih zaman Jepun. Okey? Masalah ketegangan kaum. Nur Amelia tidak berjaya.
sukar membawa masuk jentera. Itu belum masuk lagi dah jawab dah. Okey, cantik. Oh, bagus. Majoriti pelajar boleh jawab. Okey, Fauzan. Okey, gagal mengembalikan kestabilan dan keamanan. Di mana? Sambung Fauzan ni. Okey. Cikgu yakin pelajar boleh jawab lah. Boleh bagi gambaran yang pelbagai. Jawapan daripada dua perenggan yang kita belajar. Ini tengok balik. Kalau yang dah belajar di sekolah, tak apa. Yang belum belajar, cikgu nak berikan slow and steady. Nampak Okey. Jawapan kita di sini perenggan pertama, baris ketiga dan baris keempat dan kelima. Perenggan kedua, kita nampak sini yang perenggan pertama ada, perenggan kedua ada. Okey. Disambung sikit lagi di sini. Dia gagal untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana perang. Dia sambung ni di sini. Okey. Okey, kita tengok pada presenting ini. Okey, ada presenting ni pelajar nampak. Inilah harga barang zaman Jepun. Murah benar Cuba tengok beras sekati berapa sen je. Itu pun tak mampu beli. Kalau sekarang ni, Allahu Akbar. Tengok bam harimau. Mungkin ramai pening waktu tu kot. Okey. Petrol. Segelen. Okey, baik. Yang ketiga, kita nampak sini bawah ni British kenapa dia gagal untuk memulihkan infrastruktur? Jadi jawapan pelajar, dia mesti berkait di bawah ini. Okey. BMA menghadapi kesukaran membawa masuk jentera sampai habis kita nampak. Nak bawa masuk jentera tak boleh. Jambatan runtuh. Kena bom zaman Jepun. Ekonomi teruk. Teknologi tak ada. Jadi memang sukar pada waktu itu nak membaiki prasarana. Jadi kita nampak di sini, kalau dalam bahagian ini nak disoal, dia tentu penyoalan utama ialah ini. Kegagalan British. Apa yang kita boleh ambil iktibar? Iktibarnya, orang luar ni bukan bahagia benar. Kita nampak British memberi kesedaran supaya kita berwaspada dan tidak mempercayai kuasa asing. Itulah bila kita belajar sejarah, dia di akhirnya mesti ada iktibar. Tambah hujung bulan ni kan ada penerapan nilai civic dalam sejarah. Cikgu pun dah lupa dah sebab dah 2 bulan tak sekolah ni. Okey Okey, setakat ini BMA ada nak tanya? Cikgu boleh buka mic kalau nak tanya. Boleh buka mic kalau nak tanya. Cikgu bagi seminit 2. Okey. Boleh bagi okey. Kita dah habis BMA je. BMA tu sikit je. Okey, kalau tak Hisham tanya. Ini bukan form 5 Syam. Ini ialah form 4. KSSM. Tapi kalau Hisham nak belajar boleh lah. Apa salahnya? Lepas sembahyang duha kan? Okey. Okey, ada nak tanya? Boleh? Tulis dekat chat. Okey, Amirul, Ahmed. Nak tanya boleh tulis. Boleh on mic, boleh tulis.
Okey Amirul, cikgu tunggu. Yang lain-lain kalau nak bertanya boleh tulis dekat chat Dalam KBSM, dalam KBSM tajuk ini tak ada. Tapi Malaya Union ada. Dia hampir sama. Bab 4, bab 5 ni, tingkat 5 dia. Belajar pun tak rugi lah. Okey, saya tunggu soalan Amirul Aiman ni. Tak ada juga Okey, tak apalah. Boleh saya teruskan Okey. Tengok kepada kita punya 4.2. Laju kita ni ini 4.2 Malayan Union. Bab ini memang best ngajar. Sebab semangat orang Melayu memang tinggi dalam bab ini. Jadi kalau belajar bab ini, tak ada kesedaran, tak ada touching langsung di hati, memang dah teruk benar lah. Okey. Kita tengok apa itu Malaya Union. Apa tujuan Malaya Union? Okey, di bahagian pertama dia dah letak dah. Okey. Malaya Union, British berhasrat agar Malaya Union melicinkan sistem pentadbiran. Nanti kita akan belajar Singapura diasingkan, bagaimana dengan tugas Gubernur, Pesuruhjaya Negeri, Sultan. Okey, itu yang pertama. Okey. Sebab itu berlaku gerakan nasionalisme. Cikgu tanya, bukankah ada rakyat memberontak? Itu belum lagi belum kita boleh masuk. BMA ni, bila MPAJA dalam masa 14 hari ataupun tentera bintang 3 yang ada 3 lambang tu mengambil alih pemerintahan dah British tak ada, memang rakyat marahlah. Rakyat menunggu British datang. Jadi kalau kita kata rakyat memberontak, tak tepatlah. Apakah langkah yang sesuai untuk meningkat kualiti pentadbiran British? Itu kita belum masuk lagi tu. Dalam pentadbiran pentadbiran British nanti kita tengok dalam Malaya Union, dia berbeza dengan Persekutuan Tanah Melayu. Beza. Terutamanya kuasa sultan, tentang kuasa pemerintah. Kalau sejarah kita belajar lagi sistem ahli. Macam mana nanti? Bagus Wan ni, Amirul Aiman ni. Aiman tingkat 5 ke? Okey. Okey, terima kasih Aiman Okey, saya mula perang. Okey, tak apa Man. Thank you. Okey, harap gangguan tak ada lagi. Okey, kita tengok Malaya Union tadi. Cikgu berhenti yang pertama Yang kedua, meningkatkan pelaburan ekonomi. Nanti kita akan nampak Singapura diasingkan. Yang ketiga, mengukuhkan pertahanan. Dan yang keempat, mengekalkan orang asing. Itu sebab nanti kita jumpa satu perkataan yang orang Melayu tak suka. Jus soli. Ada kata jas soli. Lantaklah jus ke jas ke. Yang penting kita kena faham. Okey. Kalau kita tengok Malaya Union, tengok soalan yang pertama ni. Apakah tujuan penubuhan Malayan Union? Dia bagi soalan, dia bagi hint di sini. Katakan dia nak 3 markah. Yang pertama, melicinkan pentadbiran. Seterusnya jawapan, dia sambung yang tadilah. Pada buku teks ni. Meningkatkan ekonomi, mengukuhkan pertahanan, dan mengekalkan orang asing. Itu kita nampak di situ ada lagi soalan ke? Bagus, cantik, ramai jawapan bagi respon.
Mericinkan pentadbiran, okay, good. Okay. Okay. Kita sambung latar belakang. Latar belakang ini maksud dia, bagaimana Malay Union itu ditubuhkan. Okey, siapa yang memulakan tindakan ni? Okey, tengok di sini. Unit Perancang Tanah Melayu. Siapa dia? Major Rafhon. Kita nampak. Tugas dia ialah merangka satu pentadbiran. Inilah yang kita panggil Malayan Union. Okey, itu yang awal. Rafhon. Kita nampak. Yang kedua, bila dia nak rangka, dia nak buat di mana? Dia kena bawa di Parlimen pada Oktober 1945. Lama bayangkan bulan Oktober 1945, Malay Union 1946. Hampir 6 bulan lah dia nak perinci lagi. Okey. Dia dinamakan Warta Kerajaan Kertas Putih 6274. Itu. Okey. Acap tolong off mic. Okey, terima kasih Acap. Okey, yang mana kita nampak Malay Union ini pentadbiran berpusat. Kenapa pusat? Sebelum ini kita ada 3. Satu Negeri Melayu Bersekutu, satu Negeri Melayu tidak dua. Negeri Melayu tak bersekutu, 3 ialah negeri apa? 3 apa dia? Siapa boleh bagi respon? Satu Negeri Melayu Bersekutu, good. Negeri Selat, Syarwin. Ada berapa negeri Selat? 3, bagus. Oh ya, 2. Ramai tulis 3. Itu okey lah tu. 3 masih okey. Negeri Selat ini Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Okey, Aiman betul. Okey, kita tengok kronologi. Dalam sejarah ini kita kena faham kronologi. Okey, yang pertama, kalau buku itu pelajar punya, tulislah 5 langkah ni. Yang pertama, unit perancang tanah. Siapa tadi? Rafhon. Okey. Masa dia nak buat di sini, orang Melayu, orang Cina sudah mula membantah. Bukan memberontak Okey. Yang pertama orang Melayu. Okey, nombor 2 ni pelajar boleh tulis Melayu. Pelajar Melayu menghantar memorandum. Memorandum ni macam surat yang ditandatangan bersama ramai-ramai lah. Meminta hak kewarganegaraan tidak mengikut jas soli. Ini pandangan orang Melayu. Orang Cina, kita nampak, bukan senyap je. Mereka juga menghantar memorandum sebab mereka risau tentang masa depan. Adam tanya, kelas ni habis pukul berapa? Biasa kelas kita sejam pelah-pelah je Adam. Lepas ni bolehlah pergi makan. Okey. Berani Adam makan? Okey. Lepas 2 memorandum tu, barulah ada kertas putih 6274. British macam buat tak peduli je memorandum ni. Dia tetap wartakan juga. Dan inilah yang kita namakan Malayan Union. Ini. Tarikh dia bila? Pelajar kena ingat tarikh ni. 19 pula. 1 April 1946. Okey, good. Jadi cuba kita tengok soalan objektif sikit. Udah sampai sini ni. Mana dia soal? Tengok yang pertama tu. Okey, cuba pelajar tengok soalan pertama sampai soalan nombor 5.
Cuba bagi jawapan. Tulis dekat chat pun tak apa. Okey. Cuba besarkan sikit dia, muka tak nampak. Okey. Satu, oi. Ramai cepat benar. 1D. Okey. Kita tengok. 1D, Sharwin 2A. Ramai D Okey. Cikgu letak jawapan paling ramai dulu. Ramai pilih D. Nombor 2, tindakan BMA bagi mengembalikan keamanan. Ramai pilih apa? Okey, ramai pilih A. Cikgu letak A. Cikgu letak dulu Okey, 3. Mengapa rakyat hampa terhadap BMA? Okey, C. Amirul Rahman. 3 C. Okey. Ramai pilih A. C ramai. Okey, cikgu letak C dulu. Okey, kita letak C. Okey. Nombor 4. Unit perancangan tanah Iran. Ada? Apa dia unit apa? Nombor 4. Ada pun. Nombor 4 kamu belum jawab. Atiyah nombor 5 dia bagi A. Atiyah jawab. Memanglah. Dalam kertas 1 kita jawab yang senang dulu. Nombor 4. Cikgu tengok D. Okey, cuba kita tengok jawapan ni. Nombor 1 ni, kalau kita tengok tugas, okey betul lah. Kita write lah sini kita buat dalam write sikit. Kita write panjang sikit. Okey, go. Nombor 2, tindakan BMA mengembalikan keamanan. Kita nampak bagus juga. Takkan nak meningkatkan pasukan keselamatan kan? Okey. Yang ketiga, mengapa rakyat hampa? Ketidakupayaan memulih menangani masalah di tanah Melayu. A atau C? Nombor 3. Cuba tengok betul-betul. Nombor 3 bukan C. Jawapannya ialah A. Ini kita pangkah lah. Pangkah. Okey. Nombor 4. Unit perancangan untuk membentuk pentadbiran. Yang ini ramai betul. Nombor 5. Ramai betul. Dalam belajar, baru-baru belajar ini, ada juga salahnya. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Di sini kita nampak akhirnya kertas putih itu berjaya dibentangkan. Dan cikgu minta dalam 2-3 minit pelajar cuba jawab soalan nombor 2. Apakah kandungan warta kerajaan kertas putih 6274? Dia nak kandungan ni, bukan nama. Dia nak. Okey. Cuba tengok. Bila kita nak jawab soalan, sama ada objektif ke, struktur, eloklah kita garis apa yang dia nak. Okey. Muka surat berapa nak dirujuk? Muka surat yang ada 5 tadi. 5 bulat. Yang ada cikgu letak ni, ini gambar ni muka surat 96. Okey. Okey, pelajar yang baru masuk, kita belajar ni tak boleh laju. Sebab ada yang dah belajar, ada yang baru belajar. Okey, kandungan warta kerajaan. Chai Kaibun. Konsep kesatuan, bentuk pentadbiran. Allen pun sama.
menubuhkan pentadbiran pusat. Itu yang pertama jawapan diterima. Syarwin, bagus jawapan Syarwin ya. Konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, kita nampak. Okey, yang lain-lain tu cikgu rasa pun okey lah tu kalau kita tengok soalan, eloklah kalau pelajar dekat buku tulis sikit dengan pensel di sini. Dekat buku tu tulis di sini. Kalau cikgu tulis di sini. Mungkin dia akan tanya apakah kandungan kertas putih, bila kita kertas putih 6274. Okey, bila kita tahu letak soalan, apa jangkaan kita nak baca pun syok. Kita tahu dalam bahagian ini apa dia ada soal. Dalam objektif tadi dia tanya tarikh. Dia tanya nama. Dalam struktur pun sama. Jadi kita tengok kita dah habis yang ini. Okey, setakat ini jelas ke anak-anak? Boleh panggil anak-anak lah Okey, terima kasih. Dia kalau tak jelas bagi tahu sebab tak syok lah kita ngajar. Jelas. Budak tak faham. Okey, terima kasih. Okey. Kita nak pergi bawah sikit lagi. Sebab ini panjang Okey, ciri. Yang ini mungkin disoal dalam struktur dan esei. Itu. Cikgu kalau pelajar sekolah cikgu tulis awal-awal. Ini struktur dan esei. Kita letak 4, mungkin 6, mungkin 8. Jadi bila kita belajar, kita tengok fakta, huraian, contoh. Okey. Dalam yang pertama, dia nak membentuk kesatuan. Ini kita letak fakta 1. Yang mana? F1 cukup. Okey. F1, apa huraian dia? Okay. Kita nampak di sini, ada negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu, dan negeri Selat. Okey. Kecuali, di sini mungkin kita letak yang lain. Huraian yang kedua kot. Cikgu letak warna hijau. Singapura disatukan menjadi unit pentadbiran lain. Dia lain. Sebab Singapura ini, dia nak ditadbir secara khusus oleh Governor pada waktu itu Kita nampak Governor duduk di Singapura. Pesuruhjaya duduk di King House. Cikgu, kenapa 6274? Kenapa? Itu jangan kau ambil nombor pula itu cikgu Wallahualam 6274. Mungkin ada nombor yang demo suka tu. Dalam perincian demo. Nanti kalau cikgu jumpa, cikgu akan cerita pada next class. Okey, terima kasih Nurin. 6274 Okey. Fakta 1 kita letak di sini. Ini jangkaan saja 3 markah. Okey, jangkaan Syarwi tarikh lahir. 62 tahun 74. Ini 46. Okey. Okey, kita tengok yang kedua. F2. Okey. Okey, tolong off mic yang baru masuk. Okey, F2 bagi pelajar yang kepala otak kita ni dia dah hampir penuh. Kita nak tulis juga. Janganlah kita hafal semua. Kita hafal 2 ini pun cukup. Bagi yang agak cerdik, dia hafal 3. Bagi yang terlebih cerdik, dia hafal 4. Jadi korang tengok, korang ni kategori mana? Sekurang-kurangnya kita dapat 4 markah.
Kita nampak itu ya. Okey. F2. Okey, ada nak tanya ke? Okey, tak ada. Terkejut je aku tengok. Ush. Okey. F2, Malayan Union diketuai oleh Gubernur British. Tadi cikgu beritahu kan, Gubernur British duduk di mana? Negeri Selat lah, Singapura. Okey, itu satu. Yang kedua, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Ini ada negeri dan persekutuan. Ini di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Di sini ada dua yang pelajar kena faham. Gubernur ketua, Pesuruhjaya ketuai Majlis Eksekutif dan Perundangan. Kita nampak di situ ya. Ini kita letak berapa markah? 3 markah juga. Sudah 6 markah. Okey. Dua ini dia dah memadai. Tetapi, ada tetapinya. Yang kedua ini susah. Yang ketiga senang. Yang ketiga, F3 ini semua boleh hafal. Boleh ingat. Okey, apa dia? Sultan hanya berkuasa dalam agama Islam dan adat istiadat. Satu. Dan sultan ini dia menjadi ahli majlis raja-raja. Kalau kita tengok sultan yang ada pada waktu itu 9 orang. Nanti kita akan belajar bab bawah ini ya. Bab-bab yang bawah Tanah Melayu ada 9 sultan. Okey, good. Di sini cikgu letak juga 3 markah. Bermaksud pelajar, kalau kita nak hafal dengan mudah, dua ini kita jangan lupa. F1, F3. Tambahan kepada pentadbir. Okey. Yang ini cikgu letak tambahan kedua. Ini kalau kita nak dapat A+, kita kena hafal lah. Sebab kita nak tahu tentang apa itu jus soli. Okey, tengok jus soli. Kalau Teta 5 dia faham ni. Apa itu prinsip jus soli? Dia ada 3 di sini. Okay. Yang pertama, rakyat yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura. Ini cikgu letak yang pertama lah. Dia diiktiraf sebagai Melayu Union. Ini automatik lah. Ini kita tengok ya. Siapa yang lahir di Tanah Melayu, automatik dia dapat rakyat Melayu Union. Okey. Yang kedua, syarat dia ialah berumur 18 tahun ke atas. Atau serta tinggal 10 hingga 15 tahun. Jadi kalau baru datang, jual kain, tak boleh lah. Juga diberikan kewarganegaraan. Jadi ramailah orang yang datang bekerja di Lombok Bijak Timah. Kita tengok ada masyarakat Cina kan, yang datang di Batu Gajah misalnya. Di Batu Gajah tempat cikgu ni banyak Jihin. Kalau di Ipoh banyak Haisan. Macam di Taiping pun ada Haisan. Okey. Jadi kalau lama dia orang tinggal, mereka layak diberikan warga negara. Itu kalau berumur 18 tahun. Kalau kurang, macam mana pula? Okay, kalau kurang, syaratnya ialah ibu bapa mesti warga negara.
Kalau ayah dia dah warga negara, anak dia pun warga negara lah. Kita nampak di situ jadi saya harap pelajar jelas. Okey. Pelajar boleh tanya soalan dekat chat. Kalau boleh kita jangan guna chat yang bukan-bukan lah Okey. Boleh tulis di situ. Sebab di sini ada satu soalan yang mungkin kita boleh bincang. Mengapa orang Melayu membantah Malayan Union? Okey. Kalau kita tengok daripada 5 ini, 1, 2, 3, 4. 5 pula perginya Okey. Kita nampak 2 yang orang Melayu bantah sangat. Ini. 1, kuasa sultan. 2, ialah berkaitan dengan kewarganegaraan. Okey. Jadi pelajar, katakanlah soalan di sini dia tanya berapa markah dia nak. Mungkin dia nak kata sini 6 markah. Jadi kita dah boleh dapat ni dengan full mark 3 markah di atas. Di sini mungkin ada 4 atau 5 poin. Di sini Jadi kita kena tengok 2 perkara sebab dalam penyoalan esei ni dia boleh pelbagai untuk disoal, pelbagai aras, analisis, mungkin aplikasi, mencipta tak ada lah sejarah dia tak ada cipta. Okay, good. Kita tengok soalan. Sekarang dah 9.54. Kita tengok soalan objektif dulu. Sambung daripada tadi. Okey, tengok soalan nombor 6. Okey. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kewarganegaraan Jusoli? Okey, cuba pelajar bagi respon. Soalan nombor 6. Soalan nombor 7. Dan soalan nombor 8. Okey. Nombor 6, ramai bagi D. Okey, kita letak dulu D Nombor 7. Nombor 7 yang atas tadi yang mula-mula dia nak buat. Nombor 7 A. Nombor 7 pun A. Good. Nombor 8. Ada B. Syafiq dia bagi B. Menjamin hak. Kita letak juga sini. Syafiq letak bagi B. Kita letak. Syarwin C. C ke 7? Tak mahu dah Okey. Nombor 8. Kesan pengenalan Malayan Union. Ramai dah pilih C. Okey. Okey, baik pelajar anak-anak Kalau kita tengok soalan nombor 6, manakah yang berkaitan dengan kewarganegaraan Jusoli? Automatiklah 15 tahun tak disebut. Potong. Kita nampak situ. Berumur 18 tahun ke atas. Dia bermastautin 5 tahun ke 10 tahun. Cuba kita tengok di sini. Dia hampir tu. Ni 10, 15 tahun. Yang ini dia minta 5, 10 tahun. Ini kita potong. Okey, good lah. Ramai yang betul ni Okey. Yang nombor 7. Persatuan Tanah Melayu menghantar memorandum. Salah ejaan tak apa. Okey. Mereka menolak prinsip Jusoli. Ini di mana jawapan kita nak ambil ni? Dekat buku teks dia direct dia tulis. Nampak di kotak itu. Menolak prinsip Jusoli. Ini pun ramai juga. Bagus. Nombor 8 ni kau tak betul juga, tak tahulah. Ini soalan yang cikgu rasa mudah lah Kesan pengenalan Malayan Union
Okey. Kita tengok balik soalan esei kot. Yang ini. Okey. Setakat ni anak-anak. Macam mana respon? Okey. Sikit je ni kalau ada kata watan. Kita belajar sikit kita nampak ni. Kita sebenarnya belajar banyak pun tak guna juga sebab PKP ni sikit janji faham. Okey. Dia boleh backup apa sikit lah panduan yang pelajar belajar. Pelajar boleh tengok video yang cikgu dah siap ni dalam Santai Sejarah. Pelajar boleh tengok di YouTube Santai Sejarah SPM. Cikgu ajar macam mana kelas kita. Jadi pelajar boleh tengoklah. Ada yang dalam grup tingkatan 4 tu, cikgu dah hantar kan. Boleh tengok di situ. Okey, sikit lagi sebelum kita berhenti, cikgu nak tunjuk satu soalan esei. Satu soalan esei. Okey, pelajar boleh tengok Kita nak jawab sama-sama. Okey, apakah hasrat British? Kita nampak di situ. Memperkenalkan Malayan Union. Ini kita dah jawab tadi. Fasa pembentukan. Yang ini cikgu nak soal ni. Fasa-fasa pembentukan. Okey, kalau ditanya yang ini, dia nak 4 markah. Agak-agak di mana pelajar nak ambil? Kalau dekat buku teks di bahagian mana? Pelajar kena tengok pada muka surat 96. Good, bagus. Di sini kalau kita katakan fasa, dia mesti mula dengan perancangan siapa? Lepas itu ada 2 memorandum daripada Melayu, Cina. Lepas itu ada kertas putih, barulah Malayan Union. Jadi barulah kita dapat menjawab soalan ini. Kalau kita nak jawab soalan ini, dia bermula daripada perancangan. Perancangan siapa? Bagilah nama Lepas tu dah rancang, ada memorandum. Memorandum ni ada 2. Di sini ada 2 daripada Melayu dan Cina. Lepas tu ada 6274 tadi. Nak diwartakan. Barulah Malayan Union ditubuhkan. Latar belakang fasa ialah latar belakang. Jadi kita nampak clear. Belajar. Okey, yang terakhir langkah-langkah. Okey, Fauzan. Zahari tak faham Okey. Fauzan, kalau dia tanya tentang fasa, fasa ini ialah pace, langkah, flow dalam membentuk Malayan Union. Jadi dalam membentuk Malayan Union, ini fasa dia. Nampak latar belakang dia kan? Dia tak tulislah fasa 1, fasa 2. Dia tak tulis jadi kita ialah yang menganggap ini adalah fasa dia. Okey. Okey, jelas Ozi? Okey, thank you. Okey, soalan kebat kita senang aja kebat pun sebagai seorang pemimpin, langkah diambil untuk mempertahan kedaulatan bangsa. Jadi kamu kena bayangkan kamu menjadi pemimpin. Langkah-langkah dia apa? Ada 4 poin.
Jadi pelajar boleh bagi jawapan. Kita letak yang pertama. Nak jadi pemimpin, apa kita buat yang pertama? Menjalinkan hubungan diplomatik, kawan. Saya tulis dulu jawapan yang ada dekat chat. Musyawarah. Okey. Ada tulis bijak merancang strategi. Bijak merancang strategi. Kebajikan rakyat. Okey. Okey, kita nampak di situ menjaga kebajikan rakyat. Okey, kita tak cukup dulu. Kita jaga menjaga kebajikan. Okey. Kalau kita tengok jawapan ini, jawapan yang awal dekat chat, kena tak dengan soalan ditanya mempertahankan kedaulatan negara bangsa? Alia punya jawapan bagus. Tak sama. Tak semua jawapan boleh terima. Alia punya jawapan waspada dengan kuasa asing. Itu tepat. Tu memang tak boleh tolak dah jawapan tu. Dengan mengambil iktibar daripada apa? Pemerintahan British Military Army. Itu bagus. Kalau kita kata musyawarah, ini pun bagus. Musyawarah ni kerjasama lah kerjasama untuk mempertahankan negara. Okey. Sebab jawapan seeloknya dia ada apa? Fakta, huraian. Kalau ada contoh lagi bagus. Kalau kita kata situ kata cikgu bagi jawapan, satu jawapan. Cikgu letak warna merah di sini. Menolak campur tangan kuasa asing, di mana mengambil iktibar dari peristiwa penjajahan Jepun, cuba letak, dan British, ringkaskan kita nampak. Kita ambil iktibar. Jadi kita kena tolak. Markah ni nak 4. Kalau ada fakta, ada huraian, ada contoh 3 lah. Kalau tak ada contoh, fakta, huraian, Fauzan 2 lah. Tapi ini risiko kalau kita jawab fakta saja. Ingat, seeloknya soalan C, fakta, huraian. Bagi contoh lagi baik. Sebab kalau kita nanti kita belum belajar lagi inference. Inference lain ni. Okey. Jadi masa 1 jam yang diperuntukkan cikgu pun tak nak mengambil masa yang lama. Sebab Koma nak tadi habis sahur, Koma tadarus, duha, belum tidur lagi kan. Jadi cikgu dah ambil masa 1 jam ni. Ni pun kira okey lah sekurang-kurangnya belajar jugalah Okey. Okey, cikgu rasa cukup kot sharing kita pada hari ini. Cikgu buka seminit 2. Kalau pelajar nak bertanya kepada cikgu. Sebab kita dah habis. Anwar nak presenting lagi tu. Apa yang dia nak presenting pun saya tak tahulah. Okey.
Cikgu nak join grup Telegram macam mana? Ini Telegram yang pelajar yang sebelum ini. Boleh mesej cikgu lah ya. Okey, saya serah kepada Ustaz Mawaridi untuk link sijil ya. Untuk pelajar yang join pagi ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Abdul Ghani. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua.